Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas saya ada membuat video dengan judul konsert Coldplay versus konsert selawat. Daripada video tersebut saya mendapat beberapa maklum balas atau soalan. Maka dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang diberi komen ataupun soalannya. Ada beberapa perkara ya. Jadi yang pertama ialah kenapa hanya kritik konsert selawat, kenapa tidak juga kritik konsert Coldplay. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sejak sebelum-sebelum ini dalam beberapa video berasingan saya telah menjelaskan bahawa kemaksiatan atau kemungkaran itu terbahagi kepada dua jenis. Pertama ialah kemaksiatan atau kemungkaran yang dikenali, yang diketahui oleh masyarakat secara umum seperti berjudi, minum arak, berzina dan sebagainya, tidak solat, tidak puasa kan. Jadi terhadap kemungkaran, kemaksiatan kategori pertama ini menjadi tanggungjawab semua orang untuk menegur, untuk melarang, untuk memaklumkan bagi yang tidak tahu bahawa ia adalah satu kemungkaran. Okey, jadi konsert Coldplay termasuk dalam kategori pertama ni. Semua orang tahu bahawa ia bukan satu amal soleh, ia bukan satu ibadah, sebaliknya ia adalah satu maksiat. Maka tak perlu untuk saya menjelaskannya, tak perlu untuk saya membuat video bagi menjelas ataupun mengkritiknya, sebab ia adalah sesuatu yang dimaklumi ramai. Dan juga sebelum saya buat video tu pun ramai yang telah pun menerangkan bahawa ia adalah satu kemaksiatan. Kita umat Islam tidak sepatutnya menghadirinya ya. Jadi sebab tu saya tak sentuh. Bila saya tak sentuh, bukan bererti saya menyokong ataupun saya mengokeykannya, tetapi ia adalah sesuatu yang dimaklumi ramai. Okey, cuma yang saya nak tegur ialah janganlah sampai kita pergi mendoakan benda-benda yang buruk kepada orang yang menghadirinya, seperti stadium roboh lah apa semua tu kan. Janganlah sampai ke situ. Baik, ini kemaksiatan ataupun kemungkaran kategori pertama. Kemudian ada kategori kedua, iaitu kemaksiatan ataupun kemungkaran yang orang ramai tidak tahu tentangnya. Dan antara kemaksiatan, kemungkaran dalam kategori kedua ini ialah bid'ah-bid'ah yang telah dibungkus dengan nama-nama Islam yang indah oleh orang-orang agama. Saya ulangi ya, antara kemaksiatan, antara kemungkaran kategori kedua yang tidak diketahui ramai ialah bid'ah-bid'ah yang dilarang oleh agama Islam yang telah dibungkus dengan nama indah oleh sebahagian agamawan. Antaranya ialah konsert selawat yang telah dibungkus dengan nama indah sebagai majlis selawat. Okey, dan orang ramai pun menganggap it is okey untuk menghadirinya. Namun telah pun saya jelaskan sejak bila ibadah selawat itu boleh dijadikan satu bentuk hiburan, satu bentuk konsert, walaupun telah ditukar nama kepada majlis selawat ya. Jadi sebab itu saya tidak menyentuh tentang konsert Coldplay, bukan kerana saya menyokongnya, tetapi it is something that everybody should know about it. I don't have to talk about it. Ini sama seperti video-video react saya yang lain. Bila saya ni ada yang memberi feedback kan, kenapa tak sentuh bab orang pergi minum arak lah, orang pergi berjudi di Genting Highlands lah apa. Saya kata, saya telah jawab dalam video-video berasingan, itu adalah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang semua orang tahu dan menjadi tanggungjawab semua orang untuk menjelaskan kesalahan tersebut. Andai kata masih ada di kalangan umat Islam yang tidak tahu tentangnya. Para penonton yang dirahmati Allah, tanggungjawab menerangkan perkara salah bukan saya saja, anda sendiri pun ada tanggungjawabnya tu. Jangan anggap bila saya buat video saya kena terangkan benda-benda yang sepatutnya sudah diketahui ramai. Tak, anda juga ada kewajipan dan tanggungjawab untuk melakukannya. Saya lebih fokus kepada yang kategori kedua itu, apa yang tersembunyi, apa yang sama-sama, apa yang telah diperindahkan atas nama-nama yang indah oleh orang agama, padahal ia adalah bid'ah yang dilarang dalam Islam. Okey, jadi jangan salah faham, saya bukannya menyokong ataupun bukannya neutral terhadap konsert tersebut. Sebenarnya kalau tonton video saya tu, kalau dengar baik-baik, saya dah jelaskan bahawa kalau orang yang pergi konsert dia melakukan maksiat, tetapi
ada kemungkinan yang tinggi untuk dia bertaubat daripadanya sebab dia sedar itu ialah maksiat. Orang yang pergi majlis selawat, kemungkinan dia bertaubat rendah sebab dia tidak tahu itu juga sebenarnya adalah satu lagi jenis maksiat ya. Jadi saya dah jelaskan dalam video saya yang asal, cuma yang menonton tu saya tak tahulah, tak dengar ke ataupun menonton dengan fikiran yang telah pre-program sejak daripada awal bahawa konsert selawat okey, majlis selawat okey, Captain Hafiz ni yang tak okey. Alright. Baik, maklum balas kedua ialah ada yang berkata bahawa dalam konsert selawat, majlis selawat tu bukanlah menyanyi selawat sahaja, tetapi ada diisi dengan aktiviti yang lain, antaranya solat hajat berjamaah dan juga adanya macam tazkirah ke ataupun pengisian ya, kita kata ceramah yang ringkas lah. Baik, saya fokus kepada solat hajat terlebih dahulu secara berjamaah. Para penonton yang dirahmati Allah, solat sunat hajat, solat hajat ialah solat sunat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara bersendirian dan bukannya berjamaah. Okay, apabila ia dilakukan secara berjamaah, maka menjadilah ia satu lagi bid'ah dalam majlis tersebut. Okay? Dahlah saya dah jelaskan bid'ah-bid'ahnya seperti menjadikan ibadah selawat sebagai nyanyian, berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa lagi? Berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, dan itu adalah bid'ah dari sudut akidah, bukan? Sekarang masuklah satu lagi bid'ah, yang ini solat hajat secara berjamaah. Baik, sedikit penjelasan. Solat hajat ialah solat yang dilaksanakan secara bersendirian. Solat-solat sunat ni dia terbagi kepada 3. Pertama, ada yang dilaksanakan secara berjamaah seperti solat sunat hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Kemudian ada solat sunat yang kita ada pilihan nak buat berjamaah atau bersorangan seperti solat tarawih. Kemudian ada solat sunat yang sememangnya ianya bersendirian seperti solat qabliyah dan ba'diyah, solat sunat taubat, dan dalam kes yang kita bincang sekarang ni, solat hajat. Kalau kita rujuk kepada hadis yang mensyariatkan ataupun menjadi dalil kepada solat hajat ini, ia riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah bahawa seorang sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu hajat. Maka Rasulullah pun menganjurkannya untuk berwuduk dengan memperbaguskan wuduk, solat 2 rakaat dan mendoakan ya. Rasulullah tak ikut sama solat tu. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis tu pun tak solat sama. Maknanya dalam hadis tu kalau kita baca, paling kurang ada 3 orang. Pertama yang meriwayatkan hadis tu, kedua sahabat yang ada hajat tu, dan ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang ada 3 orang. Namun antara 3 ni yang meriwayatkan hadis dan Rasulullah tak solat sama bersama orang yang ada hajat tu. Berarti orang yang ada hajat tu solat sendiri-sendiri. Padahal seandainya ia adalah satu kebaikan, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ajak agar ia dilaksanakan secara berjamaah. Sebab kalau dah 3 orang tu dah boleh dah solat berjamaah. 2 orang pun dah boleh dah. Okey, jadi solat solat hajat ini adalah solat yang dilaksanakan secara bersendirian. Okey, saya ada sebuah video berasingan yang lebih detail dalam hal ini. Link saya bagi dalam kotak description ya. Yang itu agak panjang, lebih kurang 35 minit tak silap saya ya. Okey, kemudian ada pengisian, ada tazkirah, ada kuliah ringkas, apa. Okey. Dalam pengisian tersebut, dalam tazkirah tersebut, ustaz sebab yang menyampaikannya mestilah ustaz kan, takkan pilot pula. Okey. Jadi yang menyampaikan tu dia tegur tak bagaimana seseorang tu boleh menjadikan ibadah selawat sebagai hiburan, sebagai nyanyian dengan alat muzik beramai-ramai, laung kuat-kuat. Dia tegur ke tidak? Dia tegur ataupun tidak solat hajat yang dilaksanakan secara berjamaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita maklum hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu, hendaklah dia membenci dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi peranan seorang agamawan
yang memberi, yang hadir sama di situ ialah menegur. Jadi sekarang ni dia tegur ke tidak? Ataupun ini yang saya sebut tadi, yang bagaimana orang agama sendiri yang memperindahkan ataupun memperokeykan majlis seperti ini. Sepatutnya mereka lah yang menegur. Okey? Jadi kemudian ada beberapa lagi maklum balas, tetapi saya rasa saya tak perlu ulas kerana itu semua jawapannya ada dalam video saya. Cuma macam saya kata, yang memberi feedback tu tak tahulah ada masalah pendengaran ke macam mana ke, ya. Sebab antara lain mereka masih comparing apples to apples. Saya rasa dia orang tak faham apa maksud comparing apples to apples ni. Okey, baik. Jadi mereka membandingkan sebiji-sebiji. Contohnya mereka kata dalam konsert selawat tak ada ikhtilat, pencampuran bebas lelaki perempuan. Dalam konsert Coldplay ada. Saya kata, why you compare each other? Konsert Coldplay ada unsur-unsur kemaksiatannya yang tersendiri. Konsert selawat ada unsur-unsur kemaksiatannya yang tersendiri. Jangan samakan antara satu sama lain. Jadi yang ini pun kita kata memang maksiat, dan yang ini pun ada ciri-ciri maksiatnya tersendiri yang selama ni telah disembunyikan oleh siapa? Oleh orang agama itu sendiri. Jadi baik, demikianlah beberapa perkongsian ataupun penjelasan saya, isu-isu yang orang tanya atau beri maklum balas, ya. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.